Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar anak-anak murid cikgu? Cikgu doakan agar semua dalam keadaan sihat. Pada hari ini, kita akan belajar unit 12, Jalinan Perpaduan. Tajuk, Panggung Perpaduan. Murid-murid akan menguasai aspek tata bahasa pada hari ini. Standard pembelajaran 5.2.21, memahami dan menggunakan kata majmuk bebas dan kata majmuk mantap mengikut konteks. Objektif pembelajaran yang akan murid-murid capai pada hari ini, pada akhir pembelajaran, murid-murid berupaya membina ayat menggunakan kata majmuk bebas dan kata majmuk mantap dengan struktur yang tepat dan betul. Kriteria kejayaan pula, murid-murid dikira berjaya sekiranya dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 kata majmuk bebas dan kata majmuk mantap yang terdapat dalam dialog. Cikgu harap murid-murid dapat sediakan buku teks bahasa Melayu ya. Rujuk muka surat 92. Kita akan baca dialog dan maklumat yang diberikan, tajuk panggung perpaduan. Selepas itu, kita akan senaraikan kata majmuk bebas dan kata majmuk mantap. Apa maksud kata majmuk ya? Kata majmuk terhasil daripada proses merangkaikan 2 kata dasar atau lebih yang membawa maksud yang tertentu. Contohnya, kapal terbang, jam tangan, pensel warna dan sebagainya. Ingat tahu, kata majmuk ini mesti dieja terpisah dan tidak boleh menerima sebarang penyisipan unsur lain di tengah-tengah. Jom kita lihat bentuk kata majmuk yang terdiri daripada 3, iaitu kata majmuk bebas, kata majmuk istilah khusus dan kata majmuk kiasan. Selain itu, kita juga ada kata majmuk mantap. Hari ini, kita akan belajar semua kata majmuk yang telah cikgu senaraikan tadi. Yang pertama ialah kata majmuk bebas, iaitu 2 kata dasar yang dirangkaikan untuk membentuk satu kata baharu, tetapi kita perlu tulis secara terpisah. Contohnya, kereta. Seperti yang murid-murid tahu, kereta ialah kenderaan yang biasanya dipandu di atas jalan raya. Tetapi apabila kita rangkaikan dengan satu perkataan lain seperti api, akan menjadi satu kata baharu, iaitu kereta api yang berada di landasan. Jom kita lihat contoh yang seterusnya. Meja ialah benda dan apabila dirangkaikan dengan perkataan tulis, yang merupakan kata kerja, akan membentuk satu kata baharu, iaitu meja tulis. Contoh seterusnya pula ialah beg. Apabila dirangkaikan dengan perkataan tangan, akan membentuk satu kata baharu, iaitu beg tangan yang biasanya dipakai oleh kaum perempuan. Contoh yang lain pula ialah kerusi. Apabila kita rangkaikan dengan perkataan roda, akan membentuk satu perkataan baharu, iaitu kerusi roda yang digunakan oleh pesakit di hospital atau orang kurang upaya. Contoh seterusnya pula ialah nasi. Semua orang makan nasi kan? Apabila dirangkaikan dengan perkataan minyak yang selalu kita gunakan untuk menggoreng, akan membentuk satu kata baharu, iaitu nasi minyak. Wah, sedap kan? Bagi contoh yang terakhir pula ialah jalan, iaitu kata kerja. Apabila kita rangkaikan dengan perkataan raya, akan membentuk satu kata baharu, iaitu jalan raya. Jom kita teruskan dengan bentuk kata majmuk yang kedua, iaitu kata majmuk istilah khusus, yang terdiri daripada rangkai kata merujuk istilah-istilah tertentu dalam bidang ilmu. Contohnya dalam bidang sains, matematik dan geografi. Jom kita lihat contoh kata majmuk istilah khusus ini. Yang pertama ialah kanta lekap, iaitu kanta teraputik yang biasanya diletakkan pada kornea mata. Kata majmuk yang kedua ialah batu kapur, iaitu sejenis bahan galian kalsium karbonat yang padat.
Yang seterusnya ialah gergaji elektrik yang merupakan alat yang bergerigi pada matanya untuk memotong kayu menggunakan kuasa elektrik. Yang seterusnya pula ialah pita ukur, iaitu alat yang digunakan untuk menyukat dan mengetahui panjang atau lebar sesuatu. Kata majmuk istilah khusus yang terakhir ialah gerudi elektrik, iaitu sejenis alat untuk membuat lubang, juga menggunakan kuasa elektrik. Jom kita teruskan dengan bentuk kata majmuk yang ketiga, iaitu kata majmuk kiasan. Kata majmuk ini terdiri daripada rangkai kata yang terhasil daripada simpulan bahasa. Sebahagian besar simpulan bahasa dalam bahasa Melayu adalah dalam bentuk kata majmuk. Contohnya, ringan tulang dan kaki bangku. Jom kita lihat pula contoh yang lain. Yang pertama ialah buah tangan yang membawa maksud hadiah atau pemberian daripada seseorang. Contoh yang kedua ialah ringan tulang yang membawa maksud seseorang yang sangat rajin membantu orang lain. Contoh yang seterusnya ialah makan angin yang membawa maksud pergi bercuti atau bersiar-siar. Seterusnya ialah bertikam lidah yang membawa maksud bergaduh atau bertengkar. Jangan seperti ini ya anak-anak murid cikgu. Contoh yang terakhir bagi kata majmuk kiasan pula ialah anak emas yang bermaksud anak yang paling disayangi oleh ibu dan ayah. Murid-murid tahu tak? Terdapat sebilangan kecil kata majmuk yang penggunaannya sudah dianggap mantap sebagai satu perkataan yang utuh walaupun mempunyai dua kata dasar. Perkataan tersebut dieja sebagai satu perkataan sahaja dan tidak terpisah. Kata majmuk yang telah mantap ini terdiri daripada 15 perkataan, iaitu antarabangsa, beritahu, bumi putera, jawatan kuasa, kaki tangan, kerjasama, matahari, olahraga, pesuruh jaya, sukarela, suruhan jaya, setiausaha, tanda tangan, tanggungjawab, dan warga negara. Okey, sekarang jom kita baca dialog. Selepas itu kita akan cari kata majmuk bebas dan kata majmuk mantap. Panggung perpaduan. Farisha mempengerusikan mesyuarat kelab drama. Mesyuarat itu membincangkan persembahan panggung perpaduan sempena sambutan Hari Malaysia. Salam sejahtera. Guru besar mencadangkan kita mengadakan persembahan drama khas sempena Hari Malaysia. Kelab kita menyahut cabaran itu dengan sukarelanya. Terima kasih kerana berani mencuba. Berkat kerjasama semua, persembahan itu akan menjadi kenyataan. Sudah menjadi tanggungjawab kita semua untuk menjayakan drama itu kerana aktiviti itu sebahagian daripada objektif penubuhan kelab kita. Sila cadangkan tema dan latar tempat persembahan. Saya fikir bagus juga jikalau kita tonjolkan tema sambutan hari perayaan atau kehidupan masyarakat majmuk di rumah pangsa. Semua cadangan saya catatkan dalam buku tulis saya. Saya sokong cadangan setiausaha. Nanti, para pelakonnya mestilah terdiri daripada warga negara Malaysia pelbagai kaum. Menarik juga jika kita selitkan seorang watak pelakon antarabangsa. Saya setuju. Dalam babak itu, kita dapat menunjukkan kekaguman pelancong akan keharmonian hidup pelbagai kaum di Malaysia. Baiklah, kita akan menghantar borang penyertaan kepada urus setia. Di pusat sumber, Farisha sedang mempengerusikan kelab drama bersama setiausaha dan ahli jawatan kuasa.
Mereka sedang mengisi borang penyertaan. Pada borang penyertaan ini, ada ruang tanda tangan. Okey, berdasarkan dialog dan maklumat yang telah kita baca tadi, jom kita senaraikan kata majmuk bebas. Ada guru besar, rumah pangsa, buku tulis, borang penyertaan dan urus setia. Jom kita senaraikan pula kata majmuk mantap, iaitu kata majmuk yang dieja secara tidak terpisah. Sukarela, kerjasama, tanggungjawab, setiausaha, warga negara, antarabangsa, tanda tangan dan jawatan kuasa. Tugasan yang perlu murid-murid laksanakan pada hari ini yang pertama, senaraikan kata majmuk bebas dan kata majmuk mantap yang telah kita cari dalam dialog tadi ke dalam peta pokok ini. Pastikan murid-murid mengelaskan kata majmuk bebas dan mantap dengan betul ya. Tugasan kedua pula, cikgu nak murid-murid bina 2 ayat menggunakan kata majmuk bebas dan kata majmuk mantap dengan betul. Semoga perkongsian cikgu pada hari ini tentang kata majmuk dapat memberi manfaat kepada semua anak murid cikgu. Selamat berjaya ya. Jumpa lagi. Bye.